بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وقال رب اشرح لنا صدرنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاء والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلوم مشايخنا في الدارين آمين يا رب العالمين. Maka barang siapa mengiktikadkan makna kedua-dua kalimah itu, nescaya mengandunglah akan iktikad tambat-tambatan yang 50 itu. Baik, insya-Allah kita akan sambung lagi bacaan kitab Tafsiratul Adani bi Alhani Baquratil Amani. Insya-Allah ini last adalah bacaan terhadap kitab ni. Selepas ni khatam dah. Kata musannif rahimahullahu ta'ala, maka barang siapa, yakni sesiapa, mengiktikadkan makna, yakni berpegang kemah makna kedua-dua kalimah itu. Kedua-dua kalimah itu mana? Yakni kedua-dua kalimah syahadah tu, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah tu. Tu nescaya mengandunglah, yakni mengandung secara lazim, bukan mengandung secara tadammum. Apa beza mengandung secara lazim dengan secara tadammum? Kalau kata mengandung secara lazim, maka mengandung secara tikang turut. Bila kita sebut la ilaha illallah, apa makna la ilaha illallah? Terjemahan dia tiada Tuhan melainkan Allah. Makna dia apa? Yani Allah Ta'ala sahajalah Tuhan. Baik, bila kita sebut la ilaha illallah tu, mari makna secara tikang turut Allah Ta'ala sahaja Tuhan. Mari segala sifat yang berkait dengan ketuhanan. Mana? 41 tambatan iman yang berkaitan dengan ketuhanan. Lagu tu. Bukan mengandung di sini, bukan mengandung secara tadammum. Mengandung secara tadammum ni lagu mana? Misalnya berah duduk dalam gunung. Itu kita panggil mengandung secara tadammum. Hak ni nak di sini nak mengandung dengan mana? Mengandung secara lazim, secara tikang turut. Lagu tu. Secara lazim ataupun secara tikang turut lah orang panggil. Dan melazim atah tafsir tu, atah pada kata mengandung. Atah tafsir, sebab apa atah tafsir? Melazim ni nak menerangkan makna mengandung. Mengandung dan juga lazim tu, melazimlah. Itu iktikad. Itu iktikad tu. Iktikad mana? Iktikad makna kedua-dua kalimah tauhid tu akan iktikad tambatan iman yang 50 itu. Tu. Jadi tambatan iman 50 ni mengandung secara tikang turut dalam dua kalimah tu. Mana? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. 41 berkaitan dengan Allah, berkaitan dengan ketuhanan, dan 9 perkara berkaitan dengan nubuwah, berkaitan dengan nabi. Lagu tu. Yang 50 habis. Sebagai kanun ni maf'ul mutlaq pada kata mengandung tu. Mengandung secara lazim tadi tu sebagai kandung atas jalan ijmal, yakni sebagai mengandung di atas jalan borong, di atas jalan ijmal, yakni di atas jalan borong ataupun secara umum. Mengandung tu secara umum, bukan secara khusus. Secara khusus lah ke mana? Masuk dalam la tu berapa sifat, ilaha berapa sifat, hak tu tak ngaji hak tu. Bahkan hak tu bukan hak daripada ahli sunnah kita lah. Ni hak mari mempericikan lagu tu masuk dalam la tu berapa sifat, hak tu bukan ahli sunnah kita. Setengahnya kata tu daripada batiniyah, bukan daripada ahli sunnah kita. Jadi ahli sunnah kita mengandung ni secara lazim lagi pula secara ijmal. Mana? Secara borong. Masuk bila sebut la ilaha illallah tu, tiada Tuhan melainkan Allah, apa makna? Yakni Allah je Tuhan. Maka masuk secara borong. Bila kata Allah Ta'ala saja Tuhan, maka berkait dengan Allah Ta'ala tu 41 sifat. Lagu tu. Dan adalah ia mukmin, atau pada kata atau mana ni?
Bukan atoh lah deh. Jadi wawul hal. Hal keadaan i'tiqad tu, buat jadi hal. Hal keadaan i'tiqad tu, berpegang kemah dalam hati tu, adalah ia barang siapa yang berpegang dengan makna kedua-dua kalimah tu, adalah ia mukmin. Yang ni dikira sebagai mukmin. Tu, yang ni orang yang berpegang dengan makna kedua kalimah itu, maka dikira sebagai mukmin. Itu. Sekalipun tidak lafaz pada mulut, ia mukmin. Mukmin di sisi Allah Taala lagu tu. Adalah ia mukmin. Mukmin mana? Mukmin yang lepas daripada kekal di dalam neraka. Bila sebut mukmin ni sifat bagi mukmin, ataupun naat bagi lafaz mukmin. Mukmin yang lepas daripada kekal di dalam neraka. Tu. Jadi orang mukmin, orang beriman ni, dia tidak akan kekal dalam neraka. Kalau masuk pun, masuk hanya untuk menghapuskan dosa saja. Tapi nanti dia akan keluar balik daripada neraka untuk masuk ke dalam syurga. Itu orang mukmin, orang yang beriman, orang yang orang yang percaya pada Tuhan. Tu. Adapun orang kafir, maka abadan abada di dalam neraka, selama-lama duduk dalam neraka untuk orang kafir. Adapun orang Islam, maka kalau banyak dosa dia sekalipun, tetap dia akan masuk syurga juga di kemudian hari. Cumanya kalau banyak dosa, maka duduk dalam neraka untuk menghapuskan dosa. Duduk dalam neraka tu kalau tak dapat pengampunan daripada Tuhan, dan juga tak dapat syafaat daripada Nabi. Lagu tu. Habis. Itu beruntungnya jadi orang mukmin, jadi orang beriman. Mukmin di sini dengan makna orang yang percaya pada Tuhan lah. Bukan mukmin hok nampak baik. Bukan gitu. Mukmin di sini dengan makna orang yang beriman, orang yang tu. Sambung. Itu orang mukmin. Mukmin yang lepas daripada kekal di dalam neraka. Hanya orang Islam, orang mukmin ni tidak akan kekal di dalam neraka lah. Hanya yang kekal selama-lama abadan dalam neraka tu hanya orang kafir sahaja. Gitu. Tu. Dan makna i'tiqad itu, dari sini wawul isti'nah, nak mula ayat baru. Bermula makna i'tiqad itu, khabar, mengkejapkan akuan hati. Nak royak makna kepada kita. Dipanggil isti'nah lil bayan ni. Dan makna i'tiqad, bila sebut i'tiqad tu banyak kali dah jumpa perkataan i'tiqad makna kedua-dua kalimah tu. Apa makna i'tiqad? Jadi i'tiqad ni mengkejap, yakni berpegang gitu, ataupun mengkemas akuan hati, yakni berpegang kemah di dalam hati. Hati apa? Hati seseorang. Dan menetap dengan satu-satu perkara. Tu dan yang Allah pada kata mengkejap. Dan makna i'tiqad tu menetap. Tu. Menentap macam gitu dah. Menentap dengan satu-satu perkara, yakni akan satu-satu perkara. Gitu. Akan satu-satu perkara daripada mana? Daripada segala tambatan iman. Lagu tu. Itu maksud i'tiqad. Maka i'tiqad di sini bahawa menerima hati. Jadi i'tiqad yang kita maksudkan tu, tu bahawa menerima hati, yakni menerima oleh hati. Hati siapa? Hati seseorang lah. Dan mengakunya hati, atau pada kata menerima. Terima serta mengakunya hati. Mengaku dengan bahawa tu takluk pada kata menerima dan juga mengaku tu. Menerima dan mengaku tu dengan bahawa Allah Ta'ala jualah Tuhan. Allah Ta'ala jualah Tuhan. Tak ada dah Tuhan lain daripada Allah. Allah Ta'ala je Tuhan. Bila sebut Tuhan, kena ada Allah. Bila sebut Tuhan, kena ke atas Allah. Bila sebut Allah, kena ke atas Tuhan. Itu kita orang Islam. Jangan kata Tuhan ni banyak. Jangan. Bahkan boleh jatuh kufur kalau kita ni kata Tuhan tu banyak. Tuhan tu saja, Allah dia. Dah tu orang kafir ke sembah tu, hak tu bukan Tuhan. Hak tu bukan Tuhan. Hanyalah sembahan bagi mereka itu sahaja. Tu bukan Tuhan. Habis. Tuhan apa? Ia ada tak hukum ketuhanan atas dia? Kita belajar dulu kan, hukum ketuhanan atas dia. Kita nak sabit satu-satu benda tu sebagai Tuhan, tengok dulu ada tak hukum ketuhanan atas dia. Mana hukum ketuhanan? Istighna'u an kulli ma siwahu waftiqaru ilaihi kullu ma adahu. Istighna'u an kulli ma siwah. Apa?
terkaya ia daripada tiap-tiap barang yang lain. Wa muftakirun kullu ma adahu ilaihi, dan berkehendak tiap-tiap barang hak lain tu kepadanya. Itu dengan makna Tuhan. Bila sebut Tuhan ni, dia terkaya daripada tiap-tiap barang lain. Maksud apa terkaya? Dengan makna dia terlepas daripada tiap-tiap barang. Moga lain tak boleh nak lepas dengan dia. Gitu. Dia tak boleh dia terlepas daripada moga lain. Moga lain tak boleh nak lepas daripada dia. Tiap-tiap benda semua berhajat pada dia. Nah ni, bahkan kita nak berak, nak kecing pun berhajat pada Allah Ta'ala. Lagu tu. Semua benda tak lepas daripada Allah Ta'ala. Apa tak kau ada tak hukum ketuhanan atas dia? Tak ada hukum ketuhanan. Mana hereksa hukum ketuhanan atas dia? Ada tak? Hereksa sifat kidang. Kita letak pada tok kong tu. Ada tak sifat kidang pada tok kong tu? Tak ada. Apa maksud kidang? Sedia. Apa maksud sedia? Tidak ada mula bagi ada. Baik, bila kata dia ada mula bagi ada, tok kong tu ada mula tak? Ada mula. Nah, tahun sekian-sekian tok kong ni dijadikan. Tahun sebelum tu ada lagi tok kong tu? Tak ada lagi. Maksudnya tok kong pun mari daripada asal tak ada kemudian dia ada. Kalau gitu kak, maka tok kong tu bukan Tuhan. Sebab apa? Sebab luput hukum ketuhanan atas dia. Mana? Asalnya dia tak ada, pas dia ada. Maksudnya apa? Dia berhajat kepada ada yang menjadikan dia. Bila kita kata ada, berhajat kepada ada yang menjadikan dia, itu bukan Tuhan. Sebab Tuhan ni mesti istighna, mesti terkaya. Apa maksud terkaya? Dengan makna terlepas. Terkaya dengan makna terlepas. Tak berhajat sikit habuk kepada tiap-tiap barang hak lain. Itu masuk hukum ketuhanan. Mesti kita kena faham lah lagu tu. Jadi tok kong tu bukan Tuhan. Sebab apa tok kong tu bukan Tuhan? Sebab tak sabit hukum ketuhanan atas dia. Bila sebut Tuhan ialah Allah, Allah ialah Tuhan. Lagu tu. Itu kita orang Islam. Jangan kata ada pula orang kan, berapa orang ia tegar pula. Apa ustaz cakap Tuhan ni? Allah lah. Jangan guna Tuhan. Tuhan tu banyak Tuhan tu banyak macam tu. Apa ni? Tuhan banyak abah mau. Apa ni? Tuhan tu saja, Allah lah Tuhan. Allah lah Tuhan, Tuhan ialah Allah. Allah ialah Tuhan, Tuhan ialah Allah. Gitu. Itu kita orang Islam. Tuhan banyak, mana ada Tuhan banyak? Tuhan tu saja, tak ada lola dah Tuhan. Tu orang kafir ke sembah, hak tu bukan Tuhan. Sebab apa bukan Tuhan? Nak sabit hukum ketuhanan, nak sabit hukum ketuhanan atas dia pun tak boleh. Jadi tokong segala sembahan orang kafir tu bukan Tuhan. Nak kata bukan Tuhannya, ketika berlaku banjir, tengok. Ketika berlaku banjir, tokong hak tenggelam dulu. Macam ni, tokong tenggelam sama-sama dengan air. Kadang-kadang tokong tu roboh kali dengan air. Sebab apa? Tak ada orang nak pergi usung dia. Time banjir, orang pula pergi tolong usung dia. Tolong usung selamatkan tokong. Tuhan pada bapak apa lagu tu? Itu bukan Tuhan. Itu. Tu. Maka orang yang berakal dia tidak akan ikut benda-benda perkara-perkara yang sebegitulah. Kalau orang yang guna akal dia, apa Tuhan lagu tu? Ada tak hukum ketuhanan tadi? Tak boleh. Habis. Sebab tu kita ni jaga-jaga agama kita. Belajar akidah, kejar akidah kita. Allah ialah Tuhan, Tuhan ialah Allah. Allah ialah satu, Tuhan yang maha kuasa. Tak ada Tuhan dah lain daripada dia. Habis. Maka iktikad di sini bahawa menerima hati dan mengaku hati dengan bahawa Allah Ta'ala jualah Tuhan, yakni Allah Ta'ala sahajalah Tuhan. Tiada ada yang lain, yakni tiada ada zat yang lain sekali-kali. Yakni sama sekali tak ada zat lain lah. Allah ialah Tuhan, Tuhan ialah Allah, tak ada hak lain. Dan bahawa Nabi Muhammad itu pesuruhnya Allah dan utusannya Allah. Jadi utusan tu antaranya Allah dan antara kita, yakni antara maknawi lah, bukan antara hissi, bukan antara hakikat apa dak. Antara maknawi. Tu seolah-olah Nabi ni jadi perantaraan antara hamba dengan Khalik, antara makhluk dengan Khalik, antara hamba dengan Allah Ta'ala. Lagu tu. Antara kita. Tu. Jadi pesuruh, jadi utusan tu, takluk pada utusan. Tu. Jadi utusan tu pada menyampaikan hukum-hukumnya Allah. Pada menyampaikan hukum-hukumnya Allah kepada kita. Menyampaikan hukum-hukum Allah tu kepada kita. Habis. Dan itulah, jadi wawul istiqnah lagi. Dan i'tiqad itulah. I'tiqad kita kabur tadi, mengaku menerima hati tadi itulah.
dinamakan iman. Bila sebut iman ni bukan imam dengan mim di belakang. Ni imam dengan nun. Iman dengan nun di belakang. Apa maksud imam? Iman. Tukar dah. Iman, apa maksud iman? Apa maksud iman? Yang ni i'tiqad. Apa maksud i'tiqad? Yang ni mengaku dan menerima hati akan segala tambatan iman. Ataupun menerima segala makna kalimah tauhid la ilaha illallah tu. Jadi i'tiqad tu lah iman. Faham ni? I'tiqad tu lah kita masuk beriman tu. Bila tu sebut beriman pada Allah. Apa maksud beriman pada Allah? Beriktikad pada Allah. Apa maksud beriktikad pada Allah? Mengaku pada Allah Ta'ala tu sabit segala sifat-sifat ketuhanan, sifat-sifat kamalat bagi dia. Habis. Dan mengucap seseorang akan dua kalimah itu. Jadi wawul isti'nah lagi. Dan mengucap seseorang, yang ni mengucap oleh seseorang lagu tu. Dan mengucap oleh seseorang. Mengucap apa? Mengucap akan dua kalimah itu. Mengucap oleh seseorang. Oleh ni jadi fa'il pada kata mengucap lah. Mengucap oleh seseorang. Sebab bertakdir kita takdirkan oleh. Sebab seseorang ni jadi fa'il pada kata mengucap. Mengucap oleh seseorang tu akan dua kalimah itu. Baca matan dulu. Akan dua kalimah itu menunjukikan kita atas i'tiqad itu. Maksudnya apa? Yang ni bila kita tengok seseorang tu mengucap syahadah, mengucap makna kalimah tauhid tu, mana? Yang ni la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah tu, maka perkataan tersebut menunjuk di atas apa yang dia i'tiqad, apa yang dia berpegang di dalam hatinya. Lagu tu. Tengok balik, tengok syarah. Dan mengucap seseorang, yang ni oleh seseorang akan dua kalimah itu. Apa maksud mengucap tu? Erti mengucap bertutur dengan kedua kalimah tu. Menunjukikan kita. Apa maksud menunjukikan kita? Yang ni menunjuk ke atas kita. Menunjuk ke apa? Menunjukikan kita. Siapa kita ni? Orang-orang yang mendengar. Orang-orang ni jadi badal daripada kata kita tu. Kita tu siapa? Kita orang-orang yang mendengarkan ucapan itu. Jadi orang-orang yang dengar ucapan ucapan ataupun lafaz daripada mulut seseorang yang mengucap dua kalimah tu, menunjuk atas i'tiqad itu. Yani i'tiqad seperti mana hak dia sebut tu. Disebut la ilaha illallah, tiada Tuhan melainkan Allah, Muhammadur Rasulullah, Nabi Muhammad tu satu utusan daripada pesuruh Allah Taala. Jadi bila dia mengucap tu menunjukkan makna kata dia tu i'tiqad atas perkataan yang disebut tu. Dan memberi ketahui kita dengan dia, atau boleh kata menunjukikan atas itu. Atas itu kan baca mula lah. Dan mengucap oleh seseorang akan dua kalimah itu, memberi ketahui, yakni memberitahu pada siapa? Memberitahu akan kita dengan dia dengan akan kita dengan dia dengan i'tiqad tu. Bila dia sebut tu beritahu pada kita bahawa dia i'tiqad seperti mana dia sebut tu. Jadi kalau gitu gak, maka sebab itulah jadi orang-orang yang mengucap dua kalimah syahadah dengan ikhtiarnya serta i'tiqadkan makna kedua itu orang Islam. Tengok. Maka sebab itu mana? Sebab mengucap oleh seseorang akan dua kalimah tauhid itulah jadi orang-orang Islam ini dikira sebagai orang-orang Islam. Tu. Jadi orang-orang Islam. Tu. Maka sebab itulah jadi orang-orang, yakni orang-orang mana? Orang-orang yang mengucap dua kalimah syahadah tu, mengucap dua kalimah syahadah tu, mengucap tu pula dengan ikhtiarnya. Takluk pada kata mengucap. Mengucap tadi tu dengan ikhtiarnya seseorang. Apa maksud ikhtiar? Jadi kemahuan hatinya seseorang, bukan kena paksa ke tak. Jadi dengan sebab dia mengucap tu, dia mengucap dengan kerelaan hati, dengan kemahuan hati. Tu lagu tu kok. Serta i'tiqad, bukan sahaja mengucap di bibir mulut saja, tapi serta i'tiqadkan makna kedua kalimah tu.
Maka orang Islam, yakni dikira sebagai orang Islam. Jadi bila kita nampak seseorang mari daripada orang bukan Islam, contoh mari daripada orang bukan Islam nak masuk Islam. Nak masuk Islam sebab apa? Kemahuan hati dia, ikhtiar dia sendiri, bukan orang paksa. Baik ni. Bukan orang paksa. Bila dia mengucap dan dia iktikad di dalam hatinya, maka dia dikira sebagai orang Islam, yakni orang mukmin. Lagu tu dikira sebagai mukmin di sisi apa? Di sisi Allah dan juga di sisi kita manusia. Habis. Maka dilakukan hukum-hukum Islam sertanya, yakni ke atasnya. Bila nampak dah dia mengucap syahadah tu, maka dilakukan hukum-hukum Islam sertanya, yakni kepada orang yang mengucap tadi tu. Kena buat segala hukum Islam lah kat tadi tu. Dengan makna apa? Bila dia mati kena kafan, bila mati lagi kena sembahyang, lagu tu kena mandi, kena tanam di perkuburan Islam, lagu tu. Lagi mukmin, orang Islam lagi mukmin. Tu, orang Islam maka dikira orang yang berlafaz tadi tu, dan juga dia iktikad, dia mengucap dua kalimah syahadah tu dengan ikhtiar dia, serta dia iktikad dalam hati dia akan makna kedua syahadah tersebut, maka dikira sebagai orang Islam lagi mukmin. Lagu tu. Maka dimasukkan dia maka dimasukkan dia siapa? Dia orang yang mengucap tadi tu, ataupun dia mukmin tadi tu, ataupun dia orang Islam tadi tu, boleh tak? Domain dia tu boleh balik banyak tu. Dimasukkan dia seseorang tadi tu, dimasuk takluk pada kata dimasuk ke dalam syurga. Maka akan dimasuklah dia tu dalam syurga, kekal selama-lama dalam syurga, lagi tu. Dan jika mengucap keduanya, mula ayat baru, dan dia dua boleh isti'naf. Dan jika mengucap kedua kalimah tu, kalimah syahadah tu diucap oleh seseorang, padahal yakni hal keadaan tiada iktikadkan makna keduanya. Kedua kalimah syahadah tu dia ngucap di bibir mulut, tapi dia tak iktikad dalam hati dia. Ataupun dia dipaksa, misal contoh, dipaksa sembahyang mengucap syahadah. Kalau tak mengucap syahadah, aku memelihmu, contoh. Dia pun mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Asalnya dia kafir. Lagu tu. Ataupun kita tak tahu kata dia tu masuk Islam sebab apa. Apa ni? Dia semata-mata dia mengucap syahadah tu, maka dikira sebagai Islam di sisi kita manusia. Lagu tu. Walaupun iktikad dia tak iktikad makna benda yang dia sebut tu. Sebab tu para ayat kata, dan jika keduanya mengucap oleh seorang lah begitu. Dan jika mengucapkan oleh seorang akan kedua kalimah tu, pada hal ini hal keadaan tiada iktikadkan makna keduanya tu, dia mengucap syahadah tu, tapi dia tak iktikad makna. Dia saja-saja. Ataupun dia kata, saya nak masuk Islam. Sebab apa dia riwayat gitu tu? Sebab mungkin dia nak dapat benda lain ke, ataupun saja-saja dia nak main. Dia kata saya nak masuk Islam. Dia pun orang pun ajar dia syahadah. Bila dia sebut syahadah tu, dia tak iktikad makna syahadah tu. Kalau gitu kak. Kalau gitu jadi lagu mana? Tengok. Tu tiada iktikad kat makna keduanya tu di dalam hatinya, maka dibilangkan orang, yakni dikira, dihukum orang itu, orang yang mengucap tadi tu, hal keadaan mengucap tadi tak iktikad dalam hati tu, dikira orang Islam juga, dikira orang Islam juga. Tu dah hati dia tak iktikad makna kedua kalimah syahadah tu, hak tu serah pada Allah Ta'ala lah. Tapi di sisi zahir kita nampak dia mengucap Islam lah. Sebab tu bila kita nampak orang yang baru nak masuk Islam, nak suruh usaha lah. Nak suruh usaha apa? Usaha nak cari-cari tahu. Dia ni betul tak Islam ni? Nak masuk Islam betul ke tak ni? Nak ambil benda-benda ke? Ataupun dia nak dapat habuang apa-apa ke dia masuk Islam buat ni? Contohnya nak zakat ke contoh. Dia pun masuk Islam. Sebab apa? Sebab nak zakat. Dia pun masuk Islam. Masuk Islam dia tu, dia tak iktikad bermakna tu bukan kerelaan hati dia, tapi masuk tu sebab apa? Sebab semata-mata nak ambil harta zakat. Maka dikira sebagai Islam juga. Tapi hakikatnya hak tu serah pada Allah. Hakikat tu serah pada Allah. Dikira orang Islam juga. Yang ni pada siapa?
dikira orang Islam juga tu di sisi kita, yakni di sisi kita manusia ni. Tu. Sebab apa dikira Islam di sisi kita tu? Kerana ni ilak pada kata dibilangkan orang itu Islam juga. Ilak situ. Sebab apa orang tersebut dihukum sebagai Islam juga tu? Kerana amal, yakni kerana beramal dengan zahir. Yakni kita disuruh untuk beramal dengan zahir. Nampak dia zahir Islam, maka Islam. Sekalipun dia munafik. Munafik faham ni? Apa munafik? Yang ni adalah hatinya kufur. Dia tak iktikad bermakna tu dia tak percaya pada Tuhan. Tapi dia mengucap tu sebab apa? Nak dapat harta zakat je. Faham ni? Ataupun nak dapat gelaran sebagai seorang Islam tu je. Nah, tapi makna kalimah tauhid dia tak iktikad pada dalam hati dia. Kalau gitu kak. Maka dikira Islam juga, Islam di sisi kita. Tu Islam di sisi kita dengan makna apa? Islam di sisi kita dengan makna kita wajib memperlakukan dia sebagai seorang Islam. Lagu mana? Boleh terima zakat. Bila dia mati kena mandi, bila dia mati kena semayang, kena tanam di perkuburan Islam. Dah dalam hati dia kafir tu lagu mana? Hak tu serah pada Allah Taala. Hak tu serah pada Allah Taala. Adapun di sisi kita zahir ni dia sebagai Islam. Sebab apa Islam? Kerana dia telah mengucap syahadah lagu tu. Habis. Kerana beramal dengan zahir daripada ikrarnya seorang tadi yang mengucap itu. Tu. Maka wajib atas kita siapa? Kita orang Islam lah membicara, yakni membicara ni, yakni melaksanakan sertanya, yakni ke atasnya ataupun akannya. Tu. Akannya ataupun sertanya kepadanya tu sebagai percaraan, yakni sebagai pelaksanaan orang-orang Islam. Tu kena buat dia tu sebagai seorang Islam juga. Tu dan pada hal yakni hal keadaan hakikatnya seorang tadi tu munafik sekalipun lagu tu tetap dikira sebagai seorang Islam di sisi kita. Kenapa? Kerana kita dihukum kerana kita dituntut untuk menghukum pada zahir, tak dituntut untuk menghukum pada batin lagu tu. Maka Allah Taala jualah yang mengetahuinya. Allah Taala jualah yang mengetahuinya yang hakikat tu sebelum nyata. Tu. Sebelum ni takluk pada kata mana? Membicara. Takluk pada kata membicara. Membicara tu ataupun melaksanakan tadi tu. Tu. Sebelum nyata tanda munafiknya seseorang. Yakni kita kena hukum dia tu sebagai seorang Islam di sisi kita tu bila sebelum nyata tanda kemunafikan. Bila telah nyata tanda kemunafikan atau kita nampak depan mata kita kata dia pergi nyembah berhala pula. Baik ni. Dia pergi nyembah berhala. Lagu tu. Maka nyata dah lah tanda dia munafik. Bila kita nyata tanda munafik, kafir dah lah. Maka boleh kita nak hukum sebagai kafir dah lah. Sebab apa? Sebab nyata dah di sisi kita. Lagu tu. Iaitu munafik tu apa? Makna munafik? Orang yang menyatakan Islamnya orang dan menyembunyikan kufurnya orang. Itu. Dia menyatakan keislaman dia serta menyembunyikan kekufuran. Itu makna munafik. Ini munafik hakikat lah. Habis. Sungguh pun orang itu kafir pada batin. Sungguh pun orang tu kafir pada batin, tetap wajib juga kita membicarakan ataupun melaksanakan hukum Islam ke atas orang tersebut. Walaupun kafir pada batin. Ni nampak dia baru masuk Islam. Apa baru kita kata boleh kita kata dia baru masuk Islam sebab dia baru mengucap syahadah di masjid tadi. Tiba-tiba dia balik di rumah, dia pergi nyembah berhala pula di rumah je. Contoh. Dia masuk Islam tu sebab apa? Ni. Mungkin sebab dia nak dapat harta zakat misal contoh. Nak keluar dari rumah pakai serban. Ni. Tapi balik di rumah mula lagi nyembah berhala. Hak tu hak batin. Faham ni? Benda hak tak nampak di mata kita. Maka tetap untuk wajib kita hukum dia tu sebagai seorang Islam. Sekalipun kafir pada batin. Pada hakikat dia kafir. Biarlah hak tu serah pada Allah Ta'ala. Habis. Tetapi tatkala tersembunyi atas kita dan tiada nyata bagi kita kufurnya orang tu dengan sesuatu tanda yang latah, yang tanda yang terang, tiadalah haruh yang haram. Tiadalah haruh yang haram bagi kita
Haram bagi kita beramal dengan muqtadanya kufur. Apa muqtada? Yakni menghukum kufur. Muqtada ini kita menjatuhkan hukum ke atas dia. Tak boleh kita nak tuduh semata-mata nak tuduh dia terkafir. Tak boleh. Selagi belum terang, sebelum latas ke atas kita, sebelum nyata ke atas kita tanda kemunafikan dia ataupun tanda kufur dia tu. Faham ni? Selagi dia tu Islam zahir di sisi kita, tetap wajib kita hukum dia sebagai Islam. Haram kita kata dia kafir. Haram. Sebab dia kata tiada haruh. Tiada haruh dengan makna haram lah. Tu. Itu kaedah ngaji kita. Tiada haruh dengan makna haram. La yajuz. Kita Arab kan sebut la yajuz. Ai haramun. Gitu takdir dia. Tiada haruh yakni haram. Atas kita beramal dengan muktadanya. Tak boleh kita nak menghukum kufur di atas dia. Tu. Begitulah juga kita ni. Tak boleh nak menghukum kufur Wahabi. Jangan kita rengang sangat mulut kita ni. Rengang sangat apa? Kafir mung. Wahabi kafir. Hak ni kafir. Jangan. Kita ahli sunnah wal jamaah tidak diajar kepada kita untuk menjatuhkan ataupun melaksanakan muqtada, melaksanakan hukum. Kita tak boleh nak menjatuhkan semena-mena kafir kepada kita. Seperti yang dilakukan oleh sahabat-sahabat kita jugalah. Mana Abbas tu, ni Abbas tu dia geng kita juga, ahli sunnah wal jamaah juga, Asy'ariyah juga ya. Apa ni? Dia pun ada ulama juga. Ulama dalam Abbas tu buat rambut dia pun ada ulama juga. Cuma dia dia tu sikitlah tersilap jalan sikit Abbas ni, tersilap jalan sikit. Tersilap jalan sikit sehingga apa? Sehingga terlalu ekstremis. Sehingga mudah sangat menghukum kufur ke atas mereka. Sehingga kan bukan sahaja Wahabi dikafirkan oleh mereka. Tetapi orang Islam kita juga dikafirkan oleh Ahbash. Antara yang terkena kafiran, antara yang terkena dituduh kafir tu siapa? Tu Al-Habib Ali Al-Jufri. Lagi Syekh Ramadan Al-Buti rahimahullahu taala. Faham ni? Tu dihukum kufur ke atas mereka sebab apa? Sebab apa? Pok-pok Ahbash. Ni saudara kita daripada kalangan Ahbash menghukum kufur ke atas ulama-ulama ni. Kerana dia menghukum kufur ke atas Syekh Habib Ali Al-Jufri, kerana Habib Ali Al-Jufri kata Wahabi itu tidak kafir. Habib Ali Al-Jufri kata gitu je. Maka Syekh Abdullah Al-Harari mari mengkafirkan Syekh Abdullah mengkafirkan Habib Ali Al-Jufri. Tengok. Jadi itu bukan amalan yang diajar oleh para ulama kita. Supaya kita tidak cepat, tidak segera menjatuhkan hukum kafir ke atas orang-orang lain. Kita tidak dituntut untuk mudah-mudah menjatuhkan hukum kufur ke atas orang lain. Jangan. Jangan kita jadi seperti geng-geng kita Ahbash yang bodoh tu. Jangan. Sama lah je Abbas dengan Wahabi ni sama adik-beradik je. Abbas dengan Wahabi ni adik-beradik tiri je. Sama je, perangai sama. Wahabi dok kafir, Wahabi dok kafir kita. Dok kafir kuburiyun. Dia kata kuburiyun kepada kita kan. Ni. Jaga-jaga. Perkataan kuburiyun tu menunjukkan ke atas tanda kufur. Maksudnya apa? Bila sebut kuburiyun, mu ni kuburiyun, maksudnya apa? Mu ni kafir tu maksud dia. Tu mu ni kafir. Maksudnya apa? Dia telah mengkafirkan kita. Tengok mudah tak dia mengkafirkan kita. Itu kita kata Wahabi dia termasuk di dalam ajaran ekstremis. Ajaran yang sangat gerah. Begitu juga dengan Ahbash, adik-beradik tiri tu. Adik-beradik tiri tu. Ahbash, tiap-tiap orang yang tuduh Ahbash ni, dia akan gelar. Pokok Ahbash ni dia akan gelar balik kita Wahabi. Kalau kita pergi tegur geng-geng Ahbash ni, dia akan gelar kita ni Wahabi. Gitu. Sebab apa? Sebab Ahbash ni dia kata Ahbash ni gelaran Ahbash ni direka oleh pokok Wahabi dia kata. Jadi, ikutlah Wahabi nak reka gabung nata nama apa ni. Cuma Ahbash tu geng tu lah. Geng pengikut Syekh Abdullah Al-Harari tu. Ni. Tu. Kalau Wahabi pula, kalau kita tuduh Wahabi dia kata apa? Kita Syiah. Pula. Tak ni. Wahabi kalau kata mu Wahabi, dia tuduh apa? Mu Syiah. Sebab apa? Sebab dia kata pokok Wahabi, perkataan Wahabi ni direka oleh pokok Syiah. Bodoh. Tu. Dia main gitulah, main mutar gitulah. Ni. Sesak belum tentu kafir. Ingat. Sesak belum tentu kafir. Kita tak boleh nak menjatuhkan Wahabi tu kafir. Dah Wahabi sesak dah ustaz. Sesak lah.
Tak sesat apa? I'tiqad Allah Ta'ala duduk atas arasy. Sesat lah tu. Allah Ta'ala sela lendik. Lagi sesat. Faham ni? Allah Ta'ala sela lendik atas arasy. Lagi sesat. Betul. Lagu tu. Dah sesat, tidak melazimkan kafir. Tiap-tiap sesat belum tentu kafir, tapi tiap-tiap kafir tentu sesat. Faham balik? Habis. Tiada harus bagi kita, yang haram bagi kita beramal dengan muqtada, yang menjatuh hukum kufur pada seseorang. Habis. Sebab apa tu tiada harus tu? Haram tadi sebab apa? Kerana ni ilat pada kata haram. Ataupun ilat pada kata tiada harus tadi tu. Sebab apa tiada harus tu? Kerana tiada diberatikan, yang ni tiada dituntut. Tu. Diberatikan akan kita oleh syarak atas mengamalkan dengan muqtada. Jadi kita tidak dituntut untuk kita menjatuhkan hukum kufur pada seseorang. Tak. Tu. Mengamalkan dengan muqtada batin, yakni menghukum kufur pada batin seseorang. Tu orang lain habis. Sebab apa tu? Sebab apa tiada diberati atas kita tu? Kerana ni ilat berkata tiada diberatikan atas kita. Kerana tiada kelihatan kita atas batinnya seseorang. Batin ni bukan benda kita boleh lihat. Bukan benda boleh kita lihat. Tu. Dan sungguh pun i'tiqadkan makna dua kalimah itu melazimkan i'tiqad tambatan iman atas jalan ijmal yang memadai pada terbina hukum-hukum agama atasnya daripada sah dan batal. Orang yang terhenti atas Islam. Apa ni nak cerita ni? Tengok baca balik-balik. Sini ni kena slow sikit lah. Dan sungguh pun i'tiqadkan makna, dan sungguh pun i'tiqadkan, yakni berpegang kemahkan di makna dua kalimah itu, kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah tu, melazimkan i'tiqad tambatan iman atas jalan ijma'. Tu. Apa maksud dia sini ni? Tadi nampak dah, ajak dia tak nampak pula. Dan sungguh pun i'tiqad, yang berpegang kemah di dalam hati akan makna dua kalimah tauhid tu, melazimkan i'tiqad tambatan iman. Melazimkan tu atas jalan ijmal. Tu. I'tiqad tadi tu, yang ni sifat bagi i'tiqad. I'tiqad tadi tu yang memadai pada terbina hukum-hukum agama atasnya, atas seseorang. Apa maksud dia? Jadi bila kita i'tiqad segala tambatan iman tu, dengan secara ijmal tadi tu, maka memadai. Apa memadai? Yakni sah. Memadai yakni sah. Sah memadai tu pada takluk pada kata memadai. Memadai yakni sah tu terbina hukum-hukum agama bila seorang tu i'tiqad. I'tiqad dua kalimah tauhid tu, sekalipun atas jalan ijmal, maka memadai yakni sah pada terbina hukum-hukum agama atasnya, atas i'tiqad tadi tu. Hukum agama mana? Daripada ni bayan pada kata hukum agama tu. Alhamdulillah. Hukum agama tu daripada sah dan batal barang. Sah dan batal, berarti itu. Sah dan batal. Sah dan batal barang yang terhenti atas Islam. Apa maksud dia sini? Yakni bila seseorang tu masuk kepada Islam, maka terpakailah segala amalannya, ataupun berkaitlah segala amalannya, sama ada sah ataupun batal. Betul lah tu. Segala amalan ni terhenti di atas Islam. Ada nak semayang kena Islam, nak puasa kena Islam. Ada puasa dalam keadaan kafir, tak sah puasa tu, maka tidak diberi pahala pun. Hanya lapar dan dahaga semata-mata tu je lah. Habis. Dan sentosa daripada kekal dalam neraka. Dan yang Allah pada kata terbina. Betul tak yang atas situ ni? Atas pada kata atas pada kata terbina. Kalau atas itu kan baca mula lah. Dan sungguh pun i'tiqadkan makna kedua kalimah itu melazimkan i'tiqad tambatan iman. I'tiqad tadi tu atas jalan ijmal.
I'tiqad tadi tu yang memadai, yang sentosa daripada kekal dalam neraka. Yang nampaknya, dan ni nampaknya atah pada kata memadai pada termina. Atah itu tu. Maka sentosa lah sentosa lah. Apa maksud sentosa? Yang ni selamat lah, bukan planet sentosa. Selamat lah daripada kekal dalam neraka. Tu. Habis bila seorang tu iktikadkan makna kedua kalimah ketika mana seorang tu beriktikad kedua kalimah tauhid tu, maka selamatlah dia tu daripada kekal di dalam neraka. Habis tetapi wajib juga pada syarak atas kita mengetahuikan tiap-tiap satu tambatan daripada 50 tambatan dengan dalil dan iktikadkan dia atas jalan tafsir itu, supaya tetap dan teguh imannya. Apa ni? Tetapi ni istidrak. Istidrak pada kata terbina. Bila istidrak situ takdir dia lah mana? Sungguh pun terbina hukum-hukum agama atasnya dan sentosa daripada kekal di dalam neraka tu. Sungguh pun begitu. Tetapi wajib juga pada syarak atas kita. Wajib pada syarak ya apa? Wajib juga. Wajib tu pada syarak. Pada dia takluk pada kata wajib. Takut tukar dengan wajib akal. Wajib pada syarak. Apa maksud wajib pada syarak? Talabul fi'li talaban jaziman. Tuntut perbuat sebagai tuntut yang putus. Putus tu lagu mana? Yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi, gitu. Barang yang diberi pahala bila kita buat, bila kita tinggal maka dapat dosa. Itu masuk wajib. Yang ni syarak tekan ke atas kita, syarak paksa ke atas kita. Buat ke apa? Paksa ke apa? Wajib ke apa? Wajib oleh mengetahui wajib oleh mengetahuikan tiap-tiap satu tambatan daripada 50 tambatan iman tu. Sungguh apabila kita mengucap syahadah la ilaha illallah tu, maka secara lazim akan apa? Secara lazim akan iktikad juga segala tambatan iman tu. Sungguh pun begitu, wajib juga atas syarak, wajib juga pada syarak ke atas kita, untuk kita mengetahuikan tiap-tiap satu tambatan iman daripada 50 tambatan iman tu. Tahu tu pula, mengetahui dengan dalilnya. Dengan ni takluk pada kata mengetahui. Mengetahui itu dengan dalilnya. Dalilnya tambatan iman tu. Dan iktikad akan dia, dan yang atas pada kata mengetahui atas itu. Tetapi wajib juga pada syarak atas kita. Wajib ke apa? Oleh iktikad akan dia. Iktikadkan dia mana? Iktikadkan dia tambatan iman tu. Iktikad, takluk pada kata iktikad ni. Iktikad atas jalan tafsir itu. Wajib juga kita iktikad atas jalan tafsir tu. Sebab apa? Supaya ni ilat pada kata wajib. Tu. Sebab apa ilat pada kata wajib? Yang ni sebab apa kita tu syarak suruh kat atas kita mengetahui, serta syarak suruh kat atas kita tu iktikad dengan tafsir tu. Sebab apa? Tu. Ilat situ. Supaya tetap, yakni teguh. Riwayat dah. Tetap dan teguh atau tafsir lah tu. Tetap dan teguh. Imannya iman seseorang. Bila teguh lagu tu, maka sentosalah daripada syak. Bila seorang tu teguh imannya, tetap imannya, maka sentosalah. Yang ni selamatlah daripada syak. Selamatlah daripada ragu-ragu. Tu syak ni, yang ni ragu-ragu hati. Selamatlah. Bila orang tu mari syak tu sebab apa? Sebab imannya tak teguh, imannya tak tetap. Sebab tu boleh mari syak. Tapi orang yang telah tetap imannya dan teguh imannya, maka sentosalah, yang ni selamatlah daripada syak. Selamatlah daripada syak tu.
Selamat daripada syak tu padanya pada tiap-tiap satu tambatan iman tu. Tu. Yang ni sifat bagi syak. Syak tadi tu yang ditakuti daripadanya syak. Tu syak tu termasuk di dalam perkara yang ditakuti. Sebab apa tu? Kerana ni ilat pada kata yang ditakuti. Sebab apa syak tu satu perkara yang sangat ditakuti? Sebab apa? Kerana syak bahkan zon tu, syak ni 50-50 lah. Tak, kalau zon tu dia berat sikit tapi tak full, tak 100%. Tak sampai tahap yakin. Syak tu bahkan zon tu pada perkara yang wajib diiman dengan dia perkara, dengan ijma' wajib beriman tu, wajib diiman tu dengan takluk pada kata wajib iman, wajib diiman tu. Wajib diiman tu dengan ijma', yakni dengan kesepakatan tu kufur. Kalau kita gisyak ataupun kita zon pada perkara-perkara yang wajib kita untuk beriman, sedangkan perkara tersebut ijma' pula, maka kufur lah kita. Sebab tu iman syak ni salah satu daripada perkara yang sangat ditakuti. Kadang-kadang kita pun mari di dalam hati kita, betul tak Allah Ta'ala ni ada? Kalau ada, apa tak nampak ni? Ni betul tak? Dia akan mari juga perasaan tu dalam hati kita. Tu. Maka perasaan tersebut segera dilawan. Nak lawan kena mengaji lah. Orang yang mengaji sahaja mampu lawan perkara tersebut. Kalau orang tak mengaji, dia tak mampu nak lawan. Bahkan dia akan layang pula khatir, bisikan tersebut. Dia akan layang pula. Betul juga. Betul juga Allah Ta'ala ni tak ada ramaknya. Moga tak nak nampak ni. Tu. Habis. Maka dari kerana inilah, dari kerana mana? Yakni kufur orang yang syak atau zon pada perkara yang wajib diimang tu. Tu. Kerana itulah menegah ulama, yang menegah oleh ulama, ulama-ulama usuluddin, ulama-ulama ilmu kalam kita ni tegah. Larang tu maksud tegah. Melarang, menegah. Tu, menegah kita ni. Menegah akan orang-orang yang menerima pelajaran. Apa maksud orang-orang yang menerima pelajaran? Yakni orang-orang yang boleh belajar. Tu, ulama-ulama kita ni tegah bagi orang-orang yang boleh belajar, orang yang bijak pandai ni. Tu, tegah ke apa? Tegah daripada ni takluk pada kata tegah. Tegah tu daripada taklid. Jadi ulama kita ni, ulama ahli sunnah wal jamaah kita, daripada ulama mutakallimin ni, melarang untuk kita taklid di dalam ilmu akidah ni. Taklid pada aqaid, yakni pada tambatan iman gitu. Pada simpulan iman. Tu ulama kita menegah ijma'. Ijma'. Ulama kita sepakat kata menegah untuk kita taklid di dalam ilmu akidah. Cuma berlaku khilaf, adakah sah iman orang yang taklid? Sah, khilaf di situ. Tapi semua sepakat kata tu apa, perbuatan kita duduk di dalam tangga taklid tu perbuatan yang tak molek. Tu. Ataupun perbuatan yang berdosa lagu tu. Jadi orang-orang yang boleh belajar, orang yang ada bijak pandai ni, ulama kita tegah ke atas mereka untuk taklid. Kalau orang bodoh hok makan apa? Ni macam orang gila, nak makan dalam parit, makan benda-benda kotor, benda-benda basi makan, itu tak apalah, tu orang gila. Orang yang tak boleh nak menerima pelajaran. Ada pun kita orang yang boleh menerima pelajaran, jangan kita duduk dalam tangga taklid, jangan. Bahkan dikhilaf perkara tersebut. Sebagaimana disebut di dalam kitab Kifayatul Awam, disebut apa? Wa amma taqlidu, tu. Dan ada pun taklid tu, wa huwa, iaitu ay ya'rifa, bahawasanya mengetahuilah oleh seorang al-aqaidi akan tambatan iman al-khamsina, tambatan iman 50 tu, walam ya'rif laha, tu. Hal keadaan apa tu? Hal keadaan mengetahui tu, ya'rif laha dalilan, yakni tidak mengetahuilah tu. Tidak mengetahuilah laha baginya, bagi seseorang yang ya'riful aqaid tadi tu. Tak mengetahui ke apa? Dalilan ijmaliyan atau tafsiliyan. Gitu. Yakni dia tidak mengetahui sama ada dalil ijmali ataupun dalil tafsili. Apa maksud taklid ni? Gini, mudah.
adalah orang yang mengetahui akan akidah 50 tetapi tidak mengetahui dalil. Tu sama ada dalil ijmali ataupun dalil tafsili, maka orang tu dinamakan taklid. Kalau lagu tu kok fakhtalafal ulama'u fihi, maka telah berkhilaflah oleh ulama fihi padanya, pada at-taklidu, pada taklid tadi tu. Faqala ba'duhum, kata setengah mereka itu ulama, la yakfi taklidu, tidak memadai dengan taklid. Kata ulama tidak memadai dengan taklid. Apa maksud tidak memadai dengan taklid? Jadi tidak sah iman orang yang taklid. Gitu. Tidak memadai bagi taklid, ini tidak sah iman orang yang taklid. Wal muqallidu kafirun, dan bermula orang yang taklid itu kafirun, ialah kafir. Ini pendapat yang pertama. Lagu pendapat ni bagi pada siapa? Wa dhahaba ilaihi, wa dhahaba ilaihi, telah datanglah pendapat ni tu ilaihi, ke atasnya, oleh Ibnul Arabi was-Sanusi, oleh Imam Sanusi. Wa atala fi syarhil kubra, tu yang ditulis panjang oleh Imam Sanusi di dalam kitab Syarah Al-Kubra. Imam Sanusi dia berpendapat bahawa orang yang taklid dalam ilmu akidah tu tak sah iman dia. Dengan makna apa? Orang taklid ni kafir, bukan Islam. Gitu. Itu pada pendapat Imam As-Sanusi rahimahullahu ta'ala. Gitu. Habis tengok sama balik kitab kita. Iaitu mana taklid tu? Nak ayat mana taklid dah? Ada kitab ayat dah. Kitab kita pun ada dah. Taklid tu mengaku hati dan berpegang dengan barang yang berkatakan dia barang. Berkata oleh orang lain. Tu dengan ketiadaan nampak dalil. Dia ikut, hanya semata-mata ikut pada seseorang. Hanya tanpa mengetahui dalil. Hanya dengan semata-mata percaya, hanya semata-mata percayakan orang yang berkata jua, hanya semata-mata percaya pada orang yang berkata tu je. Sedangkan dalam diri dia pun tidak ada dalil. Habis kerana barangkali jatuh ia. Ni ilat mana ni? Ilat pada kata menegah lah. Ilat tadi tu. Sebab apa menegah oleh ulama tu? Menegah oleh ulama tu akan orang yang menerima pelajaran daripada taklid dalam ilmu akidah tu. Sebab apa ulama kita tegah? Kerana barangkali jatuh. Jatuh yang ni berlaku. Tu jatuh yang ni berlaku, ia muqallid. Ia orang yang taklid tadi tu, di dalam jatuh tu di dalam umpama syak. Orang yang taklid ni boleh jatuh di dalam syak. Bila jatuh tu? Bila dibahas, yakni bila didatangkan bangkangan. Buat gitu. Bila dibahas, yakni didatangkan bangkangan pada barang yang ia muqallid, yang ia orang yang taklid tadi tu iktikad akan dia akan barang. Begitu gitu. Maksudnya apa? Orang yang taklid ni tu barangkali dia boleh jatuh. Boleh jatuh lah di dalam syak. Jatuh dalam syak tu bila? Bila kita datangkan iktiraf, kita datangkan bangkangan. Dia kata Allah Ta'ala ada tak? Ada. Sebab apa Allah Ta'ala ada? Ustaz royak. Contoh, dia kata ustaz royak Allah Ta'ala tu ada. Kalau kita bangkang sikit, bangkang, dia akan mari syak. Betul juga benda pihak bangkangan ni royak, betul juga. Tu bila syak lagu tu, habis dah lah. Habis. Atau terbalik mereka yang ia ikut, atau terbalik yang ia, ampun pula terbalik ni, atah pada kata, atau ni atah pada kata dibahas, atah pada kata dibahas. Atah situ dah, atah pada kata dibahas. Tu kerana barangkali jatuh ia orang taklid tu di dalam umpama syak. Jatuh dalam syak tu bila? Bila terbalik mereka yang ia tu terbalik. Apa terbalik? Yakni berubah. Tu maksud terbalik tu. Berubah mereka yang ia muqallid, yang ia taklid tadi tu. Tu ikut akan mereka. Apa maksud di sini? Yakni orang tu dia pergi ikut pada seseorang lain. Contoh, Ali dengan Abu. Contoh, Ali ni dia ustaz, dia ada anak murid nama Abu. Contohlah kita buat contoh. Ali ni dia tahu tak kata Allah Ta'ala tu ada? Tahu.
Kerana tak ni? Ali ustaz, anak murid dia abu contoh. Ataupun Ali tu bapa, anak dia tu abu. Baik, abu ni dia tahu tak kata Allah Ta'ala tu ada? Tahu. Sebab apa dia tahu kata Allah Ta'ala tu ada? Sebab Ali royak. Ayah dia tu royak. Kata, Ali, Abu. Allah Ta'ala ni ada. Dia tahu. Sebab apa? Sebab ayah dia royak. Sebab ayah dia royak. Tiba-tiba, tiba-tiba ayah dia tu pergi royak pula kepada Abu. Abu, dulu aku ngajar mu kata mana? Allah tu ada. Ni aku nak royak pada kamu, dulu aku nipu je. Allah Ta'ala ni tak ada pun. Ada ni. Berubah orang yang dia ikut tu. Orang yang mukolik tadi tu. Orang yang taklid tadi tu. Dia ikut pada orang lain. Orang tu berubah. Ni. Berubah pendapat tu. Maka akan berlaku syak pada dia. Hak mana betul ni? Allah ni ada ke tak ada ni? Ada ni. Dia jadi keliru gitu. Jadi syak dah situ. Maka boleh jatuh pada kufur. Tu. Hingga ni royah ni. Melarang oleh ulama tu, menegah oleh ulama tadi tu. Royah situ. Menegah oleh ulama tadi tu. Sebab apa ulama menegah tu? Hingga berkata setengah ulama, berkata setengah ulama, tiada memadai pada imannya seseorang yang taklid tu. Apa maksud tiada memadai? Yang ni tak sah. Tak sah, tiada memadai, ni tidak sah imannya orang yang taklid tu. Hanya orang itu kafir. Hanya orang tu kafir. Orang yang taklid tu kafir. Wal'iyadha billah. Ini pendapat mana? Dan ini kaul, ini pendapat mana? Pendapat yang kata tiada memadai pada iman orang taklid tadi tu. Hanya orang taklid tadi tu kafir. Ini pendapat ni sungguh pun dhaif. Pendapat tu dhaif. Walaupun dhaif tu, pendapat tu walaupun dhaif, tetapi sayu gio. Sayu gio. Apa maksud sayu gio? Yang ni patut benar. Tu maksud sayu gio. Yang ni patut benar. Tu. Mana dah? Sayugia yang ni patut benar bagi tiap-tiap yang berakal. Yang ni tiap-tiap orang yang ada akal. Patut bagi mereka orang yang ada akal tu. Patut orang apa? Oleh bahawa ni jadi fa'il. Tu. Oleh bahawa, oleh tu sebab kita datang ke lafaz oleh tu sebab dia jadi fa'il. Bahawa memelihara yang ni, oleh bahawa memelihara. Tu. Oleh bahawa memeliharakan diri seorang yang berakal tadi tu daripada kecelaan, yakni daripada dosa besar, daripada dosa, kecelaan yakni dosa, dosa yang sebesar-besar kecelaan, yakni sebesar-besar dosa pada iktikad. Pada iktikad seperti ini. Mana iktikad seperti ini? Yang iktikad dalam keadaan taklid tadi tu. Adalah sebesar-besar kecelaan. Tu. Maka orang yang berakal ni patut benarlah dia keluar daripada kecelaan tersebut. Macam mana kalau kita dalam akademik kita mampu nak belajar kimia, fizik, biologi, akmat, kita boleh belajar tu. Sebab apa? Ni. Tapi sedangkan bagi ilmu agama kita tak boleh tak boleh nak mendalami. Ni. Kalau ilmu akademik tu sanggup atau kelas mak atau ni anak ni atau kelas atau tuition. Sebab apa? Ni matematik tambahan gagal ni. Subjek kimia gagal ni, takut mak. Nak bagi anak nak periksa esok lela dah nak periksa. Tiba-tiba anak gagal dalam subjek biologi, kimia gagal. Mak pun debuh hati. Atau anak dia ke tuition. Sanggup atau anak dia ke tuition. Tapi anak bodoh ilmu agama, mak tak sanggup. Tengok. Tu. Itu mak bodoh. Itu mak bodoh. Ni. Kalau ilmu agama buat ringan-ringan je. Kalau ilmu dunia nak sangat. Nampak kita ni hamba dunia. Tu. Tak salah nak belajar. Tak salah, bukan ilmu akmat ni salah dah. Belajarlah nak belajar. Cuma kita memperlakukan sebagaimana ilmu akademik tu lah. Kalau ilmu akademik kita sanggup cari kelas, sanggup bayar beribu-ribu, habis berjuta-juta, habis beribu-ribu ringgit, beli buku tu, beli buku ni, sewa guru tu, sewa guru ni. Sebab apa? Supaya ajar anak-anak dia tu. Tapi mari ilmu agama kita tak buat gitu. Tak beli pun buku kedah. Buku tinggal habuk di kedah. Baik ni. Tu.
Tok guru agama tak ada pun orang nak mari jemput dia mari ngajar. Ada? Ada. Mari jemput di rumah ada tak? Ustaz tolong mari ngajar di rumah saya, ngajar kitab Faridah ke. Anak murid, anak-anak saya ni bodoh ilmu akidah. Ustaz mari ngajar lah ustaz. Tak ada tak? Tak ada. Tak ada. Tapi hanya dibuat dalam ilmu duniawi sahaja. Tengoklah. Patutnya kita, orang yang berakal patut benar dia jaga daripada perkara tersebut. Sebagaimana ilmu akademik kita cari usaha, cari jalan untuk kita untuk berjaya, begitulah juga ilmu akidah kita kena cari jalan. Biar kita habis banyak duit kita supaya apa? Supaya kita dapat kenal Allah Taala. Satu daripada kelazatan tu, kenal Allah Taala ni satu daripada kelazatan. Kelazatan iman yang hanya mampu dirasa oleh mereka yang telah mencapai perkara tersebut sahaja. Yang mana perkara ni tak akan dicapai oleh siapa-siapa yang tidak merasai kemanisan iman tersebut. Dipanggil halawatul iman, kemanisan iman. Nak manis kerana iman lagu mana kalau akidah Allah Taala duduk atas arash. Ni akidah makanul adami kau apa ke ni. Habis. Seperti habis dan mengeluarkan dirinya atah pada kata memelihara, atah situ. Atah pada kata memelihara. Memelihara ni. Sayu gia bagi tiap-tiap yang berakal. Kalau atas itu kan baca mulalah. Sayu gia bagi tiap-tiap yang berakal bahawa mengeluarkan dirinya, diri orang yang berakal tu, mengeluar daripada umpama itu khilaf. Umpama khilaf tadi tu. Mana? Iman orang yang taklid tu sah atau tidak? Duduk dalam tangga khilaf. Ulama duk saling selisih. Sah ke tak iman orang yang taklid ni? Jadi orang yang berakal, orang yang takut pada Tuhan, orang yang guna akal dia bukan jadi seperti binatang, dia akan cuba cari segala usaha untuk dia keluar daripada khilaf tersebut. Gitu. Dan jangan taksir. Atah bila kata mengetahui lagi ni. Atah bila kata memelihara ni. Atas itu lagi. Tu. Maka saya gio patut benar bagi tiap-tiap orang yang berakal bahawa jangan taksir. Apa taksir? Jadi jangan bermudah-mudah pada belajarnya ilmu agama, ilmu tambatan iman tadi tu. Jangan buat mudah-mudah. Jangan buat mudah-mudah. Tengah duk belajar tidur, jangan. Jangan belajar sungguh-sungguh. Jangan buat kita buat taksir, jangan kita buat bermudah-mudah. Orang mari ngajar kita tak rugi, jangan. Serta fikir pada dalilnya. Patut benarlah bagi orang yang berakal fikir pada dalilnya, dalil segala tambatan iman tadi tu. Fikir tadi tu hingga mengetahuikan dia dalil. Tu. Kita fikir pada dalil tu hingga mengetahui, yakni hingga terang, nyata, jelas bagi kita. Habis akan dalil tersebut. Habis. Dan makna mengetahui itu, jadi wawul isti'nah lagi. Dan makna mengetahui tadi tu, kita sebut mengetahui tu, bahawa nampak pada fikiran, yakni nampak pada akal, nampak pada suluhan tilikan akal. Fikiran dan akal atau tafsir tu. Nampak ke apa? Nampak akan perkara-perkara yang diketahui itu. Nampak dengan jelas perkara-perkara yang diketahui tu. Dan nyata baginya, bagi orang yang mempunyai akal. Tu. Nyata atas jalan, yakni atas cara yang bertentang. Atas jalan, atas wajah yang bertentang, yakni yang bermuafakat dengan kelakuan, yakni dengan diri. Kelakuan yakni dengan diri perkara itu. Kena dalil yang kita tahu tu mesti bertentang, mesti muafakat dengan diri perkara, disebut sebagai nafsul amri, mesti bertentang dengan nafsul amri yang ada pada dirinya dengan dalil yang menunjuk atas perkara itu. Tu. Yang ada pada dirinya. Dirinya mana? Diri kelakuan, diri perkara tadi tu. Ada dengan dalil. Dengan dalil. Dalil mana? Sifat bagi dalil.
yang menunjuk atas perkara itu. Habis. Dan jikalau tiada meliputi fikiran dan jikalau tiada meliputi fikir-fikir akan diri perkara itu sekalipun, tak meliputi, apa maksud tak meliputi? Tak semua dapat bila dia fikir tu, walaupun sekalipun begitu, maka ketika itulah diserahkan pengetahuan kepada Allah. Ketika dia cuba nak fikir tu akan perkara-perkara lebih lagi tu, tak dapat. Bila tak dapat tu, maka ketika itulah diserah pengetahuan kepada Allah. Allah mana? Allah Ta'ala. Habis. Adapun mengulang-ulang akan baca dan menghafaz hingga ingat dan lancar atas lidah yang di atas bibir mulut tu, padahal tiada nampak maksud dengan dalil, maka belum lepas fardu, yang tuntutan wajib. Belajarnya ilmu aqaid tadi tu. Tu mana dah? Ada pun mengulang-ulang disebut sama dak wujud kidam, ulas sama wujud kidam bakok mukhalafatu li hawa diki yang mutak lebih nafsi wa dan yaqdur irada ilmu hayat sama basok, ulas sama tu lah ni, ulas baca dan menghafaz hingga ingat dan lancar pada lidah tu, padahal tak nampak lagi maksud dengan dalil-dalil tu. Mana dalil wujud, mana dalil kidam, mana dalil bakok, mana dalil mukhalafah, mana dalil kata Allah Ta'ala kekal, mana dalil kata Allah Ta'ala satu. Ni tak nampak pun. Maka belumlah lepas fardu, yang ni belum lepas lagi tuntutan belajarnya aqaid, tak lepas lagi, wajib lagi belajar. Ilmu ni ilmu hak kita kena faham dengan dalil, bukan semata-mata hafal. Ni nak sebut betul wujud, kidam, baqa, ini sebut betul. Bukan ilmu ni ilmu tajwid, nak sebut betul. Ni biar makna hak kita pegang tu betul, biar nampak makna hak kita pegang tu. Lagu tu. Tu. Belum lepas fardu belajarnya. Dak tiba-tiba pula ni dang ni. Tu mana pula? Dan mengetahui hingga nampaklah dengan dalil akan maksud itu, maka dengan dialah lucu fardu belajarnya. Gitu. Dan yang atah pada kata atah pada kata belajar atas situ. Tu. Atau kita kan baca mula lah. Adapun mengulang-ulang akan baca dan menghafaz hingga ingat dan lancar atas lidah, padahal tiada nampak masuk dengan dalil, maka belum lepas fardu. Belum lepas fardu apa? Fardu mengetahuinya tambatan iman tu, ataupun mengetahuinya aqaid tu. Tak lepas lagi. Tak lepas tu. Hingga nampaklah dengan dalil akan maksud itu. Tu tak lepas lagi. Lepas tu bila? Ketika kita tahu dalil serta kita nampak akan makna dalil tersebut. Habis. Maka dengan dialah mana? Dengan apa? Maka dengan dialah, yakni dengan nampak dalil itulah lucu, yakni gugur. Lucu yakni gugur, terlepas fardu, yakni tuntutan belajarnya. Baru lepas. Selepas daripada kita tahu tu, maka tak wajib dalam kita tahu lagi. Tu. Dan jikalau tiada lancar sekalipun, ni. Dan jikalau tiada lancar sekalipun, ni royah ni. Tu. Habis. Tak dapat demikian itu. Mana ni? Dan tak dapat demikian itu. Habis. Dan tak dapat, dan ni jadi wawul istinah lagi. Dan tak dapat demikian itu. Demikian mana? Demikian demikian nampak Tuhan tu. Demikian itu mana ni?
Tu. Dan tiada nampak demikian itu, yakni tiada nampak dalil tu. Dan tiada nampak demikian itu, yakni tiada nampak dalil tu bagi siapa? Bagi seseorang jua pun, dalil ni tidak akan nampak bagi seseorang jua pun melainkan istisna. Yakni hak nampak tu dengan dalil tu dengan ilham, yakni dengan sebab, dengan di sini jadi sababiah, dengan sebab ilham Tuhan, dengan sebab ilham Tuhan tu lah kita nampak tiap-tiap dalil tu. Artinya erti ilham tu apa? Mencampaknya Allah akan ketahuan, yakni akan pengetahuan dengan dia, dengan fikir dan belajar tu. Campak tadi tu di dalam takluk pada kata campak. Campak tadi tu di dalam hatinya, hati seseorang, dan menaruhkan dia atas pada kata mencampak. Artinya erti ilham tu menaruhkan dia ketahuan, dia pengetahuan tu oleh Tuhan padanya pada hati tu. Yang adalah adatnya, yakni secara adatnya, secara kebiasaannya ilham tu, bahawa dapatnya ilham dengan berfikir. Secara adatnya nak dapat ilham ni mesti berfikir. Kalau tak dapat fikir, macam mana nak dapat ilham? Ilham bagi golek boom depan kita. Adalah keadaan kita tidak berfikir. Ada. Kebiasaannya ilham ni akan mari pada orang-orang yang berfikir. Tu. Berfikir pada dalilnya, dalil tambatan iman tu. Dan belajarnya atau pada kata berfikir. Yang ni ilham tu akan dapat dengan belajar. Dengan belajarnya dalil tu. Jadi dengan sebab belajarnya dalil tu. Dengan sini jadi dengan sababiah juga tu. Jadi nak dapat ilham berkaitan dengan dalil-dalil tu, nak dapat terang, nyata, jelas, terang bagi kita dalil akan dalil-dalil tu, dalil segala tambatan iman tu, mestilah kita berfikir dan juga belajar. Belajar tu pula daripada orang-orang yang mursyid. Daripada orang-orang yang mursyid. Apa orang mursyid? Yang orang-orang yang cerdik pandai dalam bidang ni lah. Tu, jangan beli buku seorang baca seorang, jangan. Tu. Maka jadilah pula kedua mana? Berfikir dan belajar tadi tu. Kau dah pada ayat dah. Kedua mana? Badal pada kata keduanya ni, kedua berfikir maka jadilah pula berfikir padanya pada dalil tu, dan belajar padanya pada dalil tu wajib syarak, yakni wajib syarak, yakni syarak suruh. Wajib syarak yang berdosa, yang ni nak bagi wajib syarak tu yang berdosa mukallaf dengan meninggal ini dengan sebab, dengan di sini jadi dengan sababiah. Yang berdosa mukallaf dengan sebab, yakni dengan sebab meninggalkan kedua mana? Kedua berfikir dan belajar tu. Sebagai wujud ni maf'ul mutlaq pada kata wajib. Wajib pada syarak tu sebagai wujud tangguhan. Ni dipanggil wujud sebagai wajib wasail. Boleh kat apa gitu? Wajib wasail. Dan tangguhan bukan wajib aini, dia wajib wasail. Sebab wajib ni asalnya kita diwajibkan, kita disuruh oleh syarak untuk kenal Tuhan, bukan untuk tahu dalil. Tapi tidak untuk kenal Tuhan, untuk berfikir Tuhan, berfikir tentang hukum ketuhanan atau berfikir tentang tambatan-tambatan iman tu, tidak mesti mengetahui dalil. Jadi dalil tu wajib juga kita tahu. Sebab apa wajib tahu? Kerana nak jadi tangga, nak jadi wasilah untuk kita kenal pada Tuhan. Lagu tu. Tu. Wajib tadi tu atas orang yang menerima pelajaran, yakni orang yang boleh belajar. Tak boleh belajar apa kita pergi belajar sekolah tu maksud boleh belajar tu, kita bukan gila lah tu ni. Kita boleh belajar lah tu. Tu. Orang yang belajar, orang yang boleh menerima pelajaran yang belum dapat ilham, yang belum dapat tahu, yang belum dapat apa? Yang belum zahir bagi dia akan dalil-dalil ilmu ni. Dan ada tinggal lagi habis. Ni matang start sini. Bukan pakoh sini dah. Start sini habis matan. Habis mana? Habis sini.
habis panjang. Jadi sini kena buang lah. Matang dia start sini. Ni kena buang. Tak ada ni. Ni dalam ni semua matang. Tinggal ni pun matang juga. Ni pun bukan buang. Ni pun buang. Sebab apa? Sebab ni matang lah ke ni. Kitab kita ni salah tobok. Ni pun buang. Matan akhir mana? Sini matan. Habis. Wajib syarak tu atau orang yang menerima pelajaran, yakni orang yang boleh belajar. Orang yang boleh belajar tu pula yang belum dapat ilham, yakni belum dapat tahu. Habis. Dan ada tinggal lagi beberapa banyak perkara yang wajib mengetahuikan dia perkara. Pada ayat kata dan ada tinggal lagi, banyak lagi lah tinggal ni pada ayat kata. Banyak lagi lah ilmu-ilmu apa? Perkara-perkara yang wajib kita tahu. Semua disebut dah dalam kitab dia ni, dua perkara. Mana? Iaitu benda yang bersangkut paut dengan ketuhanan, dia panggil rubuk uluhiyah ataupun rububiyah, dan juga rubuk nubuwah. Tu. Maka ada banyak lagi perkara-perkara yang kita kena tahu daripada perkara sam'iyat. Itu pada ayat kata dan ada tinggal lagi beberapa banyak lah. Beberapa banyak perkara yang wajib mengetahuikan dia perkara tu. Wajib tahu tu dengan tafsir juga. Betul? Betul itu. Hamba tinggalkan sebutnya perkara tak banyak lagi tu. Hamba yang pada ayat tinggal dah sebut tu. Tu. Sebab apa tinggal tu? Supaya ni ilak pada kata hamba tinggal. Sebab apa hamba pada ayat tinggal tu? Jadi supaya tu ilak pada kata hamba tinggal. Sebab apa hamba tinggal tu? Supaya jangan jemu. Jangan bosang. Jemu tu maknanya bosang. Jangan jemu, jangan bosang orang-orang awam. Orang-orang awam ni cepat bosang. Dengan payah sikit lagi lalu. Tu. Baru belajar istihalah dengan mustahil. Besok istihalah dengan mustahil lagi lalu. Baru belajar lalu. Itu orang awam. Nak orang kita lah ni. Tak mau belajar benda payah sikit. Tapi ilmu dunia sanggup tunggu walaupun payah. Walaupun payah sanggup habis beratus-ratus ringgit. Buat apa? Cari kelas. Cari tuition, cari tok-tok guru. Pandai pula kalau ilmu dunia. Tapi mari ilmu agama, nak ilmu berkaitan dengan pegangan. Ilmu berkaitan dengan pegangan. Hak pertama-tama sekali akan ditanya oleh Allah Ta'ala di akhirat. Bila kita mati, mampu dah masuk dalam kubur. Benda Allah Ta'ala akan tanya dulu. Malaikat muka nakit akan tanya apa dulu? Malaikat tanya SPM mu berapa A? Malaikat tanya degree mu berapa pointer? Tak tanya. Tak tanya tu. Tu. Benda tanya dulu ke apa? Man rabbuka? Man nabiyuka? Apa maksudnya? Yakni perkara hak pertama-tama bila kita mati mapuh masuk dalam kubur tu, hak pertama-tama akan ditanya pada kita adalah keimanan kita terhadap agama, terhadap aqaid. Tu. Tu. Hak tu dulu ditanya. Bukan ditanya berapa SPM mu. Dalam hadis sebut semayang adalah benda hak pertama sekali akan dihisap, betul tak? Betul. Tapi sebelum semayang nak dihisap akan ditengok dulu akidah kita. Tengok dulu akidah kita. Akidah kita kena tengok dulu. Kalau semayang tak pakai kalau akidah tak pakai semayang tak tengok. Semayang tahajud 40 rakaat sehari. Contoh, semayang tahajud 40 rakaat sehari. Tapi bila masuk dalam kubur, cek akidah dia tak pakai akidah. Akidah terjesim, akidah kafir contoh. Contoh. Ni. Contoh. Kak dia ni kira sebagai kafir ni. La haula wala quwata illa billah. Maka tak guna segala amal baik dia. Masa dunia pakai serban sebaka. Bila mati jadi kafir. Ni. Sebab apa? Sebab tak belajar ilmu akidah. Takut. Bagi jadi kafir. Sebab apa? Aku dulu Islam weh. Aku semaya sejid sama. Ni. Pakai serban pakai jubah sama. Tak pernah tanggal serban tapai aku. Tiba-tiba mati jadi kafir dia sebab apa? Cek akidah rosak rupanya. Sebab apa akidah rosak? Tak pernah belajar berkaitan dengan akidah. La haula wala quwata illa billah. Tu. Takut. Sebelum semayang dicek, maka dicek dulu akidah kita. Faham ni? Ingat, walaupun dalam hadis sebut semayang adalah benda pertama sekali akan dihisap. Betul.
Tapi sebelum dihisap semayang, akidah tengok dulu. Akidah rosak, tak pakai semayang. Tak pakai sedekah RM1,000. Habis. Habis. Sebab tu penting untuk belajar ilmu akidah. Kita tahu jangan duduk kita ni dalam tangga taklid. Terutamanya kita duduk di akhir zaman. Banyak fitnah-fitnah, terutamanya fitnah yang berkaitan dengan iman. Yang patut kita hindarilah fitnah tersebut. Nak hindar lagu mana? Kena belajar. Jangan rasa jemuk, jangan kita taksir, yakni jangan kita bermudah-mudah pada ilmu ni. Tak ada guru, cari tok guru. Biar kita sanggup menghabiskan beratus-ratus duit kita. Supaya apa? Membeli kitab, belajar dengan tok guru. Itu. Habis, maka hendaklah berasuh-asuh pada belajarnya. Pada pesan lah pada kita. Maka hendaklah berasuh-asuh pada belajar. Gi ansur-ansur. Berasuh-asuh, yakni beransur-ansur pada belajarnya. Pada belajarnya yang perkara banyak lagi tu. Belajar tu takluk pada belajar pada kitab-kitab yang panjang-panjang. Pada kitab-kitab yang panjang-panjang lagi lah. Dan kerana ada angan-angan hamba, dan ni atah pada kata jangan jemu atas itu. Tu sebab apa hamba tinggal lagi tu, hamba tinggal lagi sebut banyak lagi tu, supaya ni ilat kedua lah maksudnya. Supaya supaya apa? Ataupun atah pada kata supayalah tinggal lagi banyak tu sebab apa? Kerana ada angan-angan hamba. Pada ni dia ada impian dia buat apa? Ada angan-angan yang ni impian hamba yang ni pada hendak sambung, nak sambung penulisan dia ni. Bila ada taufik di belakang hari, bila ada kekuatan yang Allah Ta'ala beri di belakang hari. Sebab dia tok guru kan. Pada ni dia tok guru, dia sibuk, dia mengajar banyak. Jadi angan-angan pada ni dia ada lagi nak sambung penulisan kitab Baqaratul Amani ni ataupun Tafsiratul Amani ni. Juzuk kedua pula. Ni. Juzuk kedua pula. Tu. Tapi tak ada lah, tak ada nak tulis. Allah Ta'ala jemput dah dia, tak ada. Tu sambung di belakang hari tu akan satu juzuk lagi. Ni juzuk pertama kita nak ngaji ni. Kalau pada tulis lagi maka ada juzuk kedua. Tapi pada tak tulis lah tak ada. Tak ada, Allah Ta'ala ambil dah dia. Tu. Ni pun tulis kitab sutin ni pun sebab apa? Sebab anak murid dia suruh. Tu. Dia ada selagi karangan dia. Pada ni dia ada selagi karangan dia mensyarahkan kitab Faridatul Faraid. Tapi pada dia tulis-tulis dia tak terbit. Sebab apa? Sebab dia kata, aku tak puas hati aku syarah. Dia tak puas hati. Sebab apa dia tak puas hati? Kerana dia ni orang yang sangat cermat. Pada ni dia orang yang sangat cermat. Sehingga dia karang kitab syarah ke atas Faridah tu, dia tak puas hati sendiri. Dia sendiri tak puas hati. Dia pun tak terbit. Tak puas terbit kitab aku ni. Aku tak puas hati dia kata. Allahu Akbar. Tu pada ni. Dia orang halus sangat. Orang yang nak kata cerewet, bukan cerewet, tapi orang yang jenis halus. Halusi sangat. Halusi dengan ibarat-ibarat habis. Tu. Kerana habis. Insya-Allah dengan izin Allah. Tu. Satu juzuk lagi. Memuaskan mata. Buat apa nak sambung satu juzuk lagi tu? Untuk memuaskan mata orang-orang yang memandang, yakni orang-orang yang melihat akan kitab Quran ni. Dan lagi pula berhajat hamba pada mendatangkan setengah perkara yang wajib tu kepada mutalaah. Lagi pula nak tulis perkara lagi banyak lagi tu, berhajat kepada mutalaah. Apa mutalaah? Yang ni mengulang kaji ke apa? Kitab-kitab yang panjang-panjang. Tu. Padahal yang ni hal keadaan Quran tu masa tu adalah hamba pada ketika menuliskan perkataan yang telah lalu, yang ni perkataan yang di dalam kitab Baqaratul Amani ni ataupun dalam Tafsiratul Adani ni, pada berhenti-hentian. Ni apa maksud berhenti-hentian? Yang ni pada persinggahan. Yang ni sebab yang ditulis kitab Baqarah ni semasa dia musafir kan. Dia turun ke Kedah tu, maka anak murid dia
kawan-kawan dia suruh pada ni supaya karang satu kitab Usuluddin untuk terang sifat 20. Maka pada pun buatlah. Tu. Dan luang di tengah-tengah. Dan luang ni atau pada kata berhenti-hentian. Tu. Padahal adalah hamba pada ketika menuliskan perkataan yang telah lalu itu pada luang-luang di tengah musafir. Luang-luang di tengah musafir itulah. Pada yang tulis kitab Al-Qur'an ni tanpa rujuk satu hutih kitab pun. Tu. Musafir mana? Di negeri Kedah. Di negeri Kedah. Serta tiada dapat peluangan, yakni masa luang. Nak tulis kitab, nak tulis panjang-panjang lagi tu tak boleh. Sebab apa? Tu, tiada dapat masa luang. Dan kitab-kitab yang hamba hendak nakal. Dah. Dan kurang juga kitab-kitab hak pada nak nakal, nak buat rujukan daripada nyonya kitab-kitab. Hanya kebanyakan barang yang tersebut itu, yang tersebut dalam kitab Al-Qur'an ni, tu. Daripada semata-mata ingatan, semata-mata benda hak terhasil daripada ingatan hamba yang daripada yang hadir, yakni yang datang ketika menulis tu dah. Yang hadir mana? Hadir di dalam hati. Dan daripada dapatan perlagakan. Dan daripada dapatan perlagakan. Apa dapatan perlagakan? Ini dapatan adu, mengadu, bukan mengadulah, mengadu, mencampur aduk. Itulah kalau gitu. Mencampur aduk termasuk perlaga. Yang ini mencampur aduk ingatan pengajian dan muzakarah. Apa nak lagi campur benda dia ingat ketika benda dia baca dalam kitab-kitab tu, dan juga benda dia mengajar, benda dia pernah mengajar. Dengan sebab tu dia adu antara dua tu. Tulis satu kitab ni. Habis. Muzakarah yang usang, yang muzakarah yang lama-lama tu. Tu. Yang sebelum dia pergi ke Kedah tu. Dia duduk di Mekah tu mengajar je. Dia ingat tu lah dia tulis dalam kitab kita ni. Tu. Lepas tu dia kata tiadalah ketentuan ambil daripada kitab-kitab yang tertentu. Jadi dia nak tulis kitab Al-Qur'an ni bukan dia ambil, bukan dia nakal. Ambil yang nakal daripada kitab-kitab yang tertentu, bukan. Maka dari pasal itulah tiada hamba bangsakan kepada kitab-kitab yang terbilang. Tu, maka pada ni tak menyandarkan kitab-kitab yang terbilang dari kitab dia. Tak sebut mana kitab tu, mana kitab ni. Dia tak sebut di dalam matang tu. Maka hamba harap daripada tuan-tuan guru, ini harapan pada maka hamba harap daripada tuan-tuan guru yang mahir pada ilmu ini, apabila mendapat padanya pada kitab ni, kitab Quran ni, perkataan, mendapat apa? Mendapat akan perkataan yang nyata, yakni perkataan yang terang, yang nyata, yang terang dengan timbangan insaf. Nyata terang dengan timbangan insaf lah, oleh menyalahi makna perkataan tu, menyalahi dengan mazhab ahli sunnah wal jamaah, dan melawaninya mazhab ahli sunnah wal jamaah. Pada Islam, kalau dalam kitab dia ni, kalau ada perkara-perkara yang bercanggah dengan mazhab ahli sunnah wal jamaah, buat apa? Harap menjaga, ni dipanggil min babit tawaddu' lah, daripada bab pada tuan musannif dia nak merendah diri dia. Bukan dalam kitab dia ni ada salah betul-betul, tak. Banyak dah orang kaji kitab dia ni. Orang kaji mula-mula nak pergi menyalahkan kitab ni. Tiba-tiba pergi buka kitab ni, buka kitab lain, jumpa macam sebab pada terjemah sifat kudrat dengan sifat ma'ani dengan per tu. Mula-mula orang nak tentang juga. Orang tentang. Tiba-tiba pergi cari dalam kitab lain, jumpa isbatu sifah bima'na al-ismi dunal masdari. Jumpa dari kitab-kitab Arab. Betul sungguh mendapat ehwak. Mula-mula nak pergi nak pergi menyalahkan,
Oh, tiba-tiba betul pula. Tu. Harap bahawa menjagakan atas salah hamba padanya pada ini kita ni. Harap menjagalah. Menjaga lagu mana? Supaya mana ni? Padanya pada ini kita tak. Itu. Sebab apa tu? Harap menjaga tu. Supaya jangan tersesat orang-orang awam. Orang-orang awam lah tersesat tu. Tok guru tak sesat dah. Moga dia orang mengaji, orang-orang yang belajar ni tak sesat dah. Tu. Orang-orang awam tu lah takutnya. Jangan tersesat orang-orang awam dengan perkataan yang salah tu. Dan mendatangkan atau pada kata menjaga. Atas itu. Jadi atas itu nak baca mulalah. Harap bahawa mendatangkan yang betul, gantinya ganti perkataan yang salah tu. Dan hendaklah menuliskan demikian itu pada tepi ini kitab ni. Serta kenyataan wajah yang salah tu. Sebab apa? Tulis di tepi kitab tu supaya berpanjangan hidayah. Sebab apa suruh tulis di tepi kitab tu? Supaya berpanjangan hidayah, petunjuk tu. Dan bertaburnya hidayahnya petunjuk tu. Habis. Dan barangkali terlihat mereka yang ditaufik kepada mengulangkan menimbang. Dan barangkali terlihat mereka yang ditaufik, yakni mereka yang diberi kekuatan oleh Allah kepada mengulangkan menimbang. Yang ni kena timbang balik lah. Kalau ada orang pergi menyalahkan kitab Quran ni, maka kena timbang balik antara keduanya. Mana? Antara yang pergi menyalahkan tu dan antara yang membela tu. Maka barangkali nyata baginya kenyataan yang lain. Kalau kita dah, contoh kita baca kitab Al-Quran ni, rasa macam tak betul je kitab ni. Cuba kita asur dulu. Jangan kita pergi terus menyalahkan apa kitab Quran ni salah. Jangan. Kita pergi asur dulu. Tengok dulu kitab-kitab lain kau. Kita cuba dulu fikir secara halu-halu. Tu. Barangkali nyata baginya. Kalau kita pergi menyalahkan, tiba-tiba ada lagi orang yang pergi membela Quran dan dia menyalahkan kita. Kalau gitu kak, barangkali nyata bagi dia. Bagi kita tak nyata. Bagi nyata bagi itu kenyataan yang lain. Yang lain pula. Kalau gitu kak, Quran pesan pula. Tetapi janganlah semata-mata mencela jua. Jangan semata-mata nak pergi cela Quran, jangan. Nak cela tu daripada ketiadaan wajah. Daripada ketiadaan menyatakan wajah, jangan. Macam ada 2, 3, 4 ekor bodoh-bodoh tu. Apa? Kitab Quran sesat. Mana bukti sesat? Tengoklah ustaz dilanggar hurai dah tu. Bodoh. Tu dia mung. Ni nak marah ni. Rasa nak marah juga. Dia kata tengok kitab Quran sesat. Apa kita tanya dia, apa sesat? Nak marah dah benarnya. Nak marah dah, apa sesat? Tu ustaz dia langgar kritik dia tu, bacalah situ. Lah bodoh. Tu dia mu fikir tak kitab Al-Quran ni lagu mana? Mu ngaji tak? Macam ni. Wajah wajah dibuat oleh din langgar tu. Cuba ihtimam balik. Cuba tanggung balik apa yang pada buat. Cuba banding balik. Jangan semata-mata nak turut orang. Nak sesatkan orang lain, tapi turut taklid je. Malulah perbuatan lagu tu. Malulah perbuatan macam binatang lagu tu. Perangai macam binatang lagu tu. Baik ni. Jangan taklid dan nak menyesatkan seseorang. Biar kita nyata bagi kita sendiri. Ni nak taklid. Nak kritik kitab Quran, lepas tu pergi buka kitab ustaz dia langgar. Bodoh mu. Baik ni. Habis. Janganlah semata-mata mencela jua daripada ketiadaan menyatakan wajah cederanya. Barangkali bertentang. Kalau mungkin tentang juga. Kalau benda tu betul. Benda tu betul. Tapi mungkin cela juga benda tersebut. Barangkali bertentang, yang bermuafakat, berbetulan dengan perkataan syair. Dengan perkataan syair mana? Bal kalama unasun la khalaqa lahum
Wa ma alaihi idza abuhu min dararin. Ma darra syamsad duha fil ufuqi tali'atan alla yara daw'aha man laysa dha basarin. Tu. Tengok i'rab sikit. Abal kalama. Tu. Al kalama tu jadi maf'ul pada kata aba. Al kalama jadi maf'ul pada kata aba. Aba. Unasun la khalaqa lahum ni. Unasun ni jadi fa'il bagi aba. Tu la khalaqa lahum ni sifat bagi unasun. Tu terjemah dia lagu mana? Abal kalama abal kalama apa? Mencela akan perkataan. Kalam di sini enggak makna mencela akan kalam, yakni akan perkataan, yakni perkataan ulama. Unasun oleh manusia. Unasun ni jadi fa'il pada kata aba. Jadi aba tu jadi maf'ul muqaddam. Gitu. Mencela akan perkataan ulama oleh manusia tu, la khalaqa lahum, yang tiada bagi manusia tu habuan, yakni bagi ilmu, yang tidak ada bagi dia ilmu. Dia cela dalam keadaan dia tidak ada ilmu. Kalau gitu kak, wa ma alaihi idza abuhu min dararin. Wa sini jadi wawul hal. Ma sini jadi manafiyah, alaihi ke atasnya, idza abuhu min dararin, min tu jadi zaidah, dararin tu jadi mubtada muakhar, khabar muqaddam dia adalah alaihi tu jadi khabar muqaddam dia. Terjemah dia lagu mana? Hal keadaan ataupun padahal tidaklah, gitu, manafiyah kan, tidaklah ada kemudahan, ada alaihi, sebab dia apa, khabar panggil khabar muqaddam kan, maka kena terjemah lagu ni, wa ma alaihi, maka hal keadaan tidak adalah kemudaratan, sebab dararin tu kan mubtada muakhar. Maka tidak adalah kemudaratan atasnya, atas mana? Alaihi, atasnya atas al-kalama tadi tu, atas kalam ulama tadi tu. Idza abuhu, apabila mencela mereka itu, siapa? Mereka itu manusia yang tak ada habuan tu, tak ada ilmu tadi tu, akan abuhu, akan kalamnya, hanya ulama tadi lah. Ma darra, yakni kama darra, gitulah takdir dia. Kama darra syamsad duha, syamsad duha fil ufuqi tali'atan alla yarau daw'aha man laysa dha basarin. Tu ma darra, ya jadi kita kena takdir kama darra. Darra ni jadi fi'il madhi. Syamsa ni jadi maf'ul pada kata darra. Ad-duha jadi mudhafun ilaih. Ad-duha ni jadi mudhafun ilaih. Mudhafnya adalah syamsa lah. Fi ufuqi tali'atan, takluk pada kata hak di belakang ni. Fi ni takluk pada kata tali'atan, hak belakang tu. Tali'atan ni jadi hal pada kata asy-syamsa. Terjemah dia yang mana? Seperti mana tidaklah memberi. Ma ni kena takdir dia kama, sebagaimana tidak memberi mudarat akan matahari di waktu duha pada mana seperti mana tidaklah memberi mudarat akan matahari di waktu duha yang naik ia matahari pada kaki langit, fil ufuki, pada kaki langit. Ni wajah tu dia lah dalam ilmu ma'ani tadi, yang main ni.
alla yarau daw'aha man laysa dha basarin. Tu. Tak memberi mudarat tadi tu oleh ketiadaan melihat melihat akan cahayanya matahari oleh mereka yang ia oleh mereka yang bukan ia punya pelihat, yang bukan ia empunya pelihat. Kalau orang buta, orang buta dia tubik pada waktu duha, dia kata, apa ni matahari tak ada. Bukan matahari tak ada, muka dia hak buta. Dia cela, apa ni matahari gelap nak kiamat dah ke ni. Ni. Tu. Bukannya matahari yang tak ada, tapi matamu tu yang apa? Yang rosak. Tu. Bahkan tidak menjejaskan apa-apa pun kalau orang buta. Dia pergi mencela matahari. Apa ni gelap sangat, matahari tak ada ke ni? Tak menjejaskan apa-apa, matahari tu tak ada situ. Gitu. Tu habis. Tengok pula di belakang dia sikit lagi. Erti hak kalam tadi tadi mencelakan perkataan oleh manusia-manusia yang tiada habuan bagi mereka itu manusia-manusia pada pengetahuan, yakni orang yang tak ada ilmu tu, kalau dia cela perkataan ulama tu padahal tiada atas perkataan itu rosak, padahal perkataan tu bukan punah, bukan rosak apa-apa dak. Apabila tak rosak pun, tak rosak tapi apa? Apabila mencela mereka itu akan dia akan perkataan. Kalau mereka pergi cela, tak rosak apa-apa pun, orang jahil pergi cela perkataan hak betul. Tak merosak apa-apa pun. Tu. Tiada yakni seperti tiada merosakkan. Tiada yakni seperti tiada merosakkan matahari waktu duha pada ketika naiknya matahari pada tepi langit. Tu. Tiada merosak tu oleh orang yang ketiadaan melihatkan cahayanya matahari oleh orang yang buta. Habis. Wallahul muwaffiqu lis-saddadi al-hadi ila sabilir rasyadi wala haula wala quwwata illa billahi al-aliyyil azimi. Walhamdulillahi rabbil alamin. Lepas dia kata tamat, berarti tu alamin berarti tamat pada malam Sabtu. Jadi selesai mengarang kitab ni pada malam Sabtu. Sabtu mana? Sabtu 13 Rajab Al-Asam. Rejak yang buta. Al-Asam tu buta kan? Rejak yang buta. Sebab apa? Bukan rejak yang buta, rejak yang tuli. Asam tu tuli dah. Rejak yang tuli. Sebab apa? Kerana rejak ni kerana bulan tu tidak berlaku peperangan lah, sebab tu dinamakan Rejab Al-Asam, rejak yang tuli. Habis. Sanah yakni tahun 1445 Hijriyah ala sahiha. Mana dah? Ala sahiha, bukan ya ni. Sahibiha gitu. Ala sahibiha, di atas sahib. Afdalas salati wassalama. Di atas empunya segala kelebihan, selawat dan salam ke atasnya. Telah selesai menyalin syarah ini. Kata para yang telah selesai menyalin syarah ini daripada gantung-gantungan pada hari Khamis. Hak ni hak dia kata tadi tu, hak selesai pada 13 hari Sabtu 13 tu, hak tu matan. Syarah dia selesai bila? Telah selesai menyalin syarah ini daripada gantung-gantungan pada hari Khamis. Selesai tu pada hari Khamis, pada 25 Muharram, pada tahun 25 Muharram tahun 1300 58 Hijriyah ala sahibiha azkas salati
wa ayhas salami. Jadi telah selesailah bacaan kitab kita, kitab apa? Kitab Tafsiratul Adani, Syarah Baquratul Amani. Kita sedekahkan Al-Fatihah kepada tuan guru kita, Ustaz tuan guru penulis kitab ni, iaitu Syekh Pana'i, dan juga guru-guru kita. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. والله تعالى أعلم بالصواب وعلمه وأتم.